Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya Nur Nadia Almi bersama dua orang lagi sahabat saya, Amir Haifa dan Ahmad Faizi, bagi kumpulan ketiga akan membentangkan tentang kaedah mengajar kemahiran menulis dalam bahasa Melayu. Okey, kemahiran menulis ni merupakan kemahiran tertinggi berbanding tiga kemahiran lain yang telah dibentangkan oleh sahabat-sahabat lain. Jadi, seseorang itu perlu menguasai ketiga-tiga kemahiran lain tersebut dahulu supaya kemahiran menulis ini berkesan dan berkualiti. Kemahiran menulis seperti yang diterangkan dalam Standard Kandungan Bahasa Melayu KSSM adalah untuk menerangkan makna kata, istilah, rangka kata, ungkapan dan ayat, menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara, menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan, menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai penulisan dan grafik, serta mengedit dan memurnikan pelbagai teks. Jadi di dalam format peperiksaan SPM yang akan diperbaharui dan akan dilaksanakan bermula tahun 2021, ujian bertulis adalah dalam kertas 1 dan kertas 2 bagi kertas Bahasa Melayu. Bagi kertas 1 terdapat 2 bahagian soalan dan bentuknya adalah penulisan karangan. Bagi kertas 2 ada 3 bahagian dan pelajar diminta untuk menjawab 9 soalan dan soalannya adalah berkaitan Komsas. Kemahiran penulisan diberi makna sebagai penghasilan wacana-wacana yang bermakna dan bermaklumat. Tetapi secara mekanisnya, penulisan adalah kemahiran seseorang untuk membentuk dan menyusun simbol-simbol tulisan dalam sesuatu bentuk penulisan. Konsepnya, karangan bukan sahaja terhasil daripada kemahiran seseorang untuk mengubah dan menyusun semula perkataan-perkataan, tetapi juga kemahiran seseorang untuk menyampaikan idea, fakta, maklumat di dalam sesuatu penulisan itu. Antara contoh-contoh penulisan adalah seperti ayat, petikan, nota ringkas, laporan buku dan sebagainya. Terdapat 7 proses mengarang berdasarkan Kamaruddin Hussein 1998. Yang pertama iaitu persediaan. Jadi seseorang perlu menetapkan dulu tajuk atau persoalan yang hendak diceritakan sebelum memilih format penulisan. Sebagai contoh, guru memilih tajuk Kemalangan Jalan Raya sebagai tajuk karangan pada hari ini dan guru menetapkan format berita. Jadi itulah panduan untuk penulisan pada kali ini. Sebagai contoh, yang kedua, imbau pengalaman, yang mana murid-murid perlu mengimbau pengalaman dan pengetahuan berdasarkan apa yang pernah dialami atau pernah dibaca dan sebagainya berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Yang ketiga, kreativiti, iaitu mencari bahan-bahan penulisan bermaksud mencari sumber-sumber informasi selain daripada pengalaman dan pengetahuan sedia ada. Yang keempat iaitu perbincangan, yang mana kesemua isi-isi yang telah dikumpulkan akan dibincangkan bersama-sama tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian untuk diletakkan dalam karangan. Yang kelima, penulisan draft ataupun kalau dekat sekolah biasanya cikgu akan minta murid-murid untuk menulis rangka karangan. Okey, yang keenam, semakan draft dan perbincangan yang kebiasaannya dilakukan oleh guru. Yang ketujuh, penulisan karangan, yang mana setelah semua proses yang semua 6 proses ini dah selesai, bolehlah bermula dengan penulisan karangan. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh guru laksanakan dalam pengajaran kemahiran menulis ni. Yang pertama, pendekatan proses. Kenapa namanya proses? Sebab pendekatan ini menekankan proses penulisan itu. Jadi guru akan memastikan murid-murid mematuhi proses-proses penulisan dan juga mematuhi tata bahasa dalam setiap proses penulisan tersebut. Jadi dalam pendekatan ini murid-murid perlu menguasai tata bahasa dan mempunyai bahasa yang baiklah. Yang kedua iaitu pendekatan komunikatif. Kenapa namanya komunikatif? Kerana prinsip bagi pendekatan ini adalah kerana bahasa adalah alat komunikasi yang penting. Jadi penulisan tu adalah sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi. Jadi penulisan tu mengandungi dialog, mengandungi dialek dan sebagainya. Jadi penulisannya bersifat tidak formal. Pendekatan yang ketiga iaitu pendekatan pengalaman bahasa, yang mana mementingkan pengalaman bahasa seseorang murid itu untuk dia membentuk sesuatu penulisan.
Pendekatan ini merangkumi semua kemahiran berbahasa. Maksudnya, murid-murid yang nak membuat penulisan perlu menguasai semua kemahiran bahasa supaya penulisan itu menjadi sesuatu yang berkualiti. Jadi dalam pendekatan ini, ia menekankan konsep dan struktur bahasa yang bermakna dan juga ia cuba mengeksploitasi pengalaman murid untuk perbincangan. Jadi guru sangat-sangat perlu memainkan peranan untuk membantu murid mengeluarkan idea. Pendekatan yang keempat iaitu pendekatan terkawal, melibatkan penulisan mengikut peringkat. Jadi penulisan itu adalah secara terkawal lah. Peringkatnya termasuklah meniru dan menyalin. Peringkat kedua, mengingat kembali, menggabungkan, penulisan berpandu dan penulisan bebas. Pendekatan ini termasuklah pendekatan yang biasa dijalankan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang terakhir sekali, pendekatan bebas. Pendekatan bebas ini diberi nama pendekatan bebas kerana semua jenis karangan akan diterapkan dalam pendekatan ini. Kerana dia berprinsip semakin banyak latihan, maka murid semakin berpengetahuan dan pengalaman bahasa murid semakin bertambah, semakin diperkukuh, macam tu. Dan ia melibatkan langkah-langkah dalam penulisan seperti langkah pramenulis, rangka, draft dan semak. Okay, sekarang saya akan terangkan pula berkenaan peringkat menulis. Peringkat menulis ni maksudnya peringkat seseorang tu untuk mula menulis secara mekanikal. Okey, peringkat yang pertama iaitu peringkat pramenulis, yang kedua peringkat mekanis dan yang ketiga peringkat pelahiran. Peringkat pramenulis ni bermaksud peringkat yang mana murid-murid belum boleh menulis. Jadi pada peringkat ini murid baru didedahkan dengan latihan untuk mengkoordinasi mata dan tangan. Antara contoh latihan yang diberikan adalah seperti latihan membentuk garis lurus, membuat bulatan, mewarna dan sebagainya. Peringkat yang kedua iaitu peringkat mekanis, yang mana di peringkat ini murid akan dilatih untuk membentuk lamban-lamban tulisan, seterusnya membentuk satu perkataan dan kemudiannya ayat. Jadi dalam peringkat ini, antara contoh latihan yang guru berikan adalah seperti menulis perkataan atas garisan dalam buku, kemudian membentuk perkataan dan membina ayat. Dan peringkat yang ketiga iaitu peringkat pelahiran, yang mana murid telah menguasai kemahiran membentuk huruf dan mengeja. Jadi murid akan dilatih untuk melahirkan sesuatu untuk ditulis. Maksudnya sesuatu aktiviti itu akan mencetuskan murid-murid itu untuk mengeluarkan sesuatu perkataan. Antara aktivitinya adalah seperti silang kata, isi tempat kosong dan sebagainya. Jadi melalui aktiviti-aktiviti ini, ia akan menggalakkan murid-murid untuk menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Haifah binti Amir Hamzah. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan topik jenis-jenis penulisan. Jenis penulisan ini merangkumi bentuk dan cara penulisan itu dibuat yang mana ia boleh dieksploitasikan untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, kemahiran menulis dan pemilihan jenis-jenis penulisan ini mestilah bersesuaian dengan tahap pencapaian seseorang pelajar itu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis penulisan. Jenis-jenis penulisan ini ada 6. Yang pertama ialah penulisan terkawal. Yang kedua ialah penulisan tidak terkawal. Seterusnya ialah penulisan berpandu dan penulisan tidak berpandu. Yang kelima ialah penulisan bebas dan yang terakhir sekali ialah penulisan kreatif. Kita pergi kepada jenis penulisan yang pertama iaitu penulisan terkawal. Penulisan terkawal ini merupakan penulisan yang dikawal sepenuhnya oleh guru, yang mana ia akan merangkumi aspek format, pilihan kata dan tata bahasa. Okey, penulisan terkawal ni dia macam menerangkan tentang pelajar yang mana mereka ni banyak menulis berdasarkan model-model yang telah diberikan oleh guru. Sebagai contoh macam yang saya bagi tu, pelajar akan meniru semula cerita yang dibaca atau didengar. Antara contoh lain, menulis semula isi atau dialog yang mereka telah dengar. Jenis penulisan kedua pula ialah penulisan yang tidak terkawal.
Penulisan tidak terkawal ni dia tidak dikawal sepenuhnya oleh guru macam yang penulisan terkawal tadi, yang mana pelajar-pelajar akan menggunakan daya pemikiran mereka sendiri. Okey, maksud menggunakan daya pemikiran mereka sendiri ini menerangkan bahawa pelajar boleh dan dibenarkan menyalin semula petikan yang diberikan. Namun mereka perlu menukarkan beberapa perkataan yang bersesuaian. Macam contoh dalam petikan tu, kita sebagai cikgu akan minta pelajar ni tulis semula petikan tu, tapi kita akan highlightkan beberapa perkataan dan menyuruh mereka menukarkan menggunakan perkataan yang sesuai. Okey, macam contoh tu, isi tempat kosong dalam petikan. Antara contoh lain, kita boleh bagi perkataan kepada pelajar dan minta mereka membuat ayat daripada perkataan itu. Okey, jenis penulisan yang ketiga ialah penulisan berpandu. Jenis penulisan ini merupakan penulisan yang mana bahan asasnya akan dikawal oleh guru terlebih dahulu dan kemudian pelajar akan diberikan kebebasan untuk menyambung, melengkapkan atau menukar perkataan. Penulisan ini secara tidak langsung akan memotivasikan pelajar untuk terus menulis. Okey, contoh untuk penulisan jenis berpandu ini menukarkan dialog kepada bentuk naratif, iaitu bentuk penceritaan. Seterusnya kita akan pergi kepada penulisan yang keempat. Jenis penulisan keempat iaitu penulisan tidak berpandu. Jenis penulisan tidak berpandu ni dia bagi kebebasan kepada pelajar untuk menulis apa-apa tapi berdasarkan sedikit panduan daripada guru. Maksud di sini, pelajar akan diberikan sedikit asas ataupun clue yang mana ia akan menjurus kepada tajuk atau perkara yang akan ditulis. Macam contohlah kan, cikgu suruh pelajar tu buat karangan, lepas tu dia akan bagi tajuk. Okey, tajuk kemalangan. Jadi, cikgu tu akan bagi beberapa isi. Selalunya macam kita buat karangan, kita akan dapat isi kan. Lepas tu kita kena buat karangan tu berdasarkan isi yang diberikan. Jadi secara tidak langsung penulisan ni dia bagi kebiasaan lah kepada pelajar untuk terhadap struktur penulisan dan pemerengganan. Seterusnya ialah jenis penulisan yang kelima iaitu penulisan bebas yang merujuk kepada penulisan yang dijalankan setelah pelajar menguasai aspek mekanikal dan tata bahasa. Penulisan jenis bebas ni dia tak titik beratkan tentang persoalan proses menulis, tapi pelajar akan diminta untuk bagi tumpuan kepada apa yang mereka akan tulis. Okey, pada peringkat ni pertolongan guru hanya pada peringkat minimum, yang mana guru hanya akan masuk campur sekiranya pelajar tersebut membuat kesalahan dan kesilapan dalam penulisan. Okey, antara bentuk penulisan bebas ni dia naratif, deskriptif, imaginatif dan argumentatif. Kita pergi kepada jenis penulisan yang terakhir iaitu penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni dia menggunakan pengalaman atau imajinasi untuk dijadikan bahan tulisan. Jenis penulisan kreatif ni dia ada kelebihan dan keistimewaan lah sebab dia tak fokuskan kepada isi yang akan ditulis, tapi dia perlukan kemahiran estetika untuk mengolah dan mempersembahkan isi tersebut. Antara bentuk penulisan kreatif ni ialah cerpen, novel dan sebagainya. Terima kasih, saya akan serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menyambung pembentangan saya iaitu pendekatan dan teknik. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, pendekatan teknik ialah strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapai matlamat dan tujuan yang dirancang dalam objektif pengajaran. Dalam hal ini, guru seharusnya menyedari apakah pendekatan yang sesuai dan dapat pula memilih teknik yang terbaik yang sesuai dengan objektif pengajaran dengan pelajar sasaran. Para guru perlu mengajar kemahiran menulis dengan menggunakan pelbagai pendekatan, teknik atau strategi yang mengutamakan ciri-ciri pembelajaran aktif.
seperti menggunakan pendekatan pembelajaran ceria, bermain dan belajar lebih, Jabatan Perkembangan Kurikulum 2009. Manakala pendekatan pengajaran ini dicadangkan penggunaannya dengan tujuan untuk mengelak agar pengajaran menulis tidak membosankan murid, Siti Zabidah 2006. Di bawah pendekatan dan teknik ada 3, iaitu peterminda, penyoalan dan pendekatan proses. Peterminda dan penyoalan ialah teknik yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan kemahiran menulis. Manakala kedua-dua teknik ini boleh dipasangkan dengan pendekatan proses, iaitu suatu pendekatan yang berasaskan proses itu sendiri. Dalam pendekatan dan teknik, yang pertama ada peterminda. Teknik peterminda digunakan untuk membantu pelajar ke arah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan. Dalam teknik ini, guru akan menyeraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan melalui perbincangan dengan pelajar dalam bentuk peterminda. Penggunaan peterminda ini akan memudahkan para pelajar melihat kesinambungan isi-isi dan perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk. Kita boleh lihat di gambar rajah di bawah yang menggambarkan beberapa contoh peterminda yang boleh kita gunakan. Manakala yang kedua adalah teknik penyoalan. Teknik penyoalan boleh digunakan untuk mencungkil idea dalam penulisan karangan. Dalam teknik penyoalan, pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kemahiran ini sangat mementingkan peranan guru. Peranan guru amat penting untuk menentukan proses teknik ini dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Kemahiran guru untuk mempelbagaikan teknik soalan akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran terlaksana dengan baik dan berkesan. Dalam teknik ini, guru akan menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isu atau perkara yang akan ditulis. Melalui teknik penyoalan, guru akan menerangkan isi-isi penting agar pelajar dapat memahami serta membolehkan pelajar meningkatkan pemikiran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Melalui teknik penyoalan ini, pelbagai ilmu dapat dikuasai oleh setiap pelajar. Penyoalan yang melibatkan apa, mengapa, bila dan bagaimana boleh digunakan untuk menggalakkan pelajar berfikir ke arah isi-isi penulisan. Kemahiran menyoal dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran merupakan antara suatu perkara yang penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam bilik darjah, setiap pelajar akan mengumpulkan soalan kepada guru bertujuan untuk memahami setiap konsep yang disampaikan oleh guru semasa di dalam kelas. Seterusnya yang ketiga adalah pendekatan proses. Pendekatan proses berasaskan andaian bahawa sesuatu penulisan yang baik itu bermula daripada proses bagaimana tulisan itu dihasilkan. Oleh itu, pendekatan ini menekankan ketepatan bahasa dan format tulisan dengan cara menulis dalam bentuk draft terlebih dahulu. Draft akan disemak, dikritik dan diulas dan kemudian akan ditulis semula. Semakan terhadap tulisan atau draft akan berlaku secara berterusan sekiranya masih terdapat kesalahan tata bahasa, format atau maklumat dalam draft tersebut. Pendekatan ini memang memakan masa yang panjang untuk seseorang itu menyelesaikan sesuatu penulisan. Dan ini memberikan peluang yang banyak kepada pelajar untuk mempelajari setiap aspek penulisan tersebut. Secara umumnya, penulisan dalam pendekatan proses berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, penulisan ini proses fikiran terpilih yang membolehkan penulis mengolah dan menyusun idea. Proses yang kedua, proses penulisan disusun secara hierarki bermula dengan pra-penulisan dan berakhir dengan penulisan semula. Manakala yang terakhir, penulisan ialah proses yang berpandukan sesuatu matlamat. Slide yang seterusnya adalah membina bahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis.
Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina, seseorang guru perlu mengambil kira prinsip-prinsip pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran. Secara umumnya, prinsip-prinsip yang dimaksudkan ialah: yang pertama, ketepatan maklumat kandungan; yang kedua, sesuai dengan umur, tahap dan keupayaan pelajar; yang ketiga, ketepatan bahasa dan gaya; yang keempat, sesuai dengan masyarakat, agama dan budaya; yang kelima, sesuai dengan objektif pengajaran; yang keenam, sesuai dengan masa pengajaran; yang ketujuh, mudah digunakan dan dikendalikan. Dalam pengajaran kemahiran menulis, bahan-bahan rangsangan sebagai contohnya gambar, petikan, rakaman audio ataupun ceramah, ucapan, perbahasaan dan sebagainya. Rakaman video dan filem sangat sesuai dijadikan bahan pengajaran. Slide yang seterusnya, menilai kemahiran menulis. Menurut Kamaluddin Hussein 1997, aspek-aspek yang boleh dinilai dalam kemahiran menulis: yang pertama, penggunaan bahasa seperti aspek tata bahasa; yang kedua, aspek mekanikal seperti pemerengganan, tanda baca dan sebagainya; yang ketiga, ketepatan dan kesinambungan isi sebagai contohnya kesesuaian dan huraian isi; yang keempat, gaya penulisan seperti penggunaan ungkapan, kosakata menarik; manakala yang terakhir ialah kemahiran mengolah seperti menarik dan sesuai dengan pembacaan sasaran. Aspek-aspek yang dinyatakan di atas boleh dilihat atau dinilai melalui aktiviti seperti mencatat nota, mengembangkan maklumat, mengisi boran, menulis surat, menulis karangan berbagai bentuk dan menulis laporan. Dengan itu, sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.